Okay, Assalamualaikum pelajar. Okay, jadi kita kembali kepada subtopik yang paling akhir, 4.5. Okay, berkaitan nisbah kadar-kadaran dengan peratusan, pecahan dan perpuluhan. Okay, selesaikan statement yang berikut. Okay, so diberi kat sini R nisbah S 2:8. Nyatakan RS dalam bentuk peratusan ataupun percentage. Okay, macam mana nak tukar jadi bentuk percentage? Ingat lagi ke? Okay. Sebelum kita nak tahu, kita tengok dulu berapa jumlah nisbah. Jumlah nisbah kita ataupun total of our ratio 8/2. So 2 tambah 8 berapa? 10. Okay, jadi kita nak kira R. Kita buat okay, R dulu. Peratus R R nisbah dia 2. Daripada 10 jumlah nisbah, kita nak peratusan. So kita darab dengan 100. Okay, so 100%. Jadi kat sini kita dapat berapa? Potong. 2 darab 10, 20%. Okay, kalau S pula? Okay, S 8 daripada 10 darab dengan 100%. 80%. Okay, senang saja. Okay, this one pun bentuk yang sama. Okay, langkah 1 kita mesti tahu dia punya jumlah nisbah. Okay, jumlah nisbah kita, saya buat JN. JN ni apa? Jumlah nisbah. Okay, so kita tambahkan 2.4 tambah 2.1 tambah 1.5. Okay, awak kira awak akan dapat berapa sini? Dapat berapa? 6 Jumlah nisbah dia 6. Okay, jadi dia nak X, Y dan Z dalam bentuk peratusan. So langkah 2 kita buat X sama dengan, so X tadi 2.4. So 2.4 daripada jumlah nisbah, daripada 6 darab dengan 100%. Okay, so kalau awak kira, awak akan dapat 2.4 sini 6. Awak akan dapat 0.10. Darabkan 0.4. So 0.4 darab 100, 12 berapa ni? 40% lah. Okay, itu untuk X. Kalau untuk Y, okay, 2.1 per 6 darab dengan 100, awak akan dapat 35%. Okay, and then lastly kita ada Z. Z adalah 1.5 daripada 6 darab dengan 100, awak akan dapat 25%. Okay, so that one is for B. Okay, C. Kelas 1 alfa mempunyai 15 orang murid dan 25 orang murid perempuan. Okay, laki nisbah perempuan. So laki nisbah perempuan adalah 15 nisbah 25. Okay, apakah nisbah murid laki kepada nisbah murid perempuan? Okay, so kita dah jawab lah, 15 nisbah 25. Tapi boleh tak kita kecilkan, mudahkan dia, simplified? Boleh kan? Kita boleh divide by 5. So bahagi dengan 5. Kita akan dapat, kalau kita bahagi 5 berapa? So kita dapat 3 nisbah 5. Okay, this one. So ni yang pertama yang dia nak. Okay, and then dah settle. Ni dah settle. Berapa peratuskah murid lelaki dan murid perempuan dalam kelas ini? Okay, jadi kita dah tahu dah. Macam tadi kita cari langkah 1, kita cari dia punya jumlah nisbah. Okay, so jumlah nisbah kita ada berapa? 3 nisbah laki tambah 5 nisbah perempuan, dapat 8. Jadi kita nak langkah 2, kita lelaki. Laki 3 daripada 8. Jumlah nisbah kita darab dengan 100. Jadi awak kira, okay, awak akan dapat 37.5. Okay, kalau perempuan kita ada 5 nisbah 8 darab 100%. Okay, kita akan dapat kat sini 500 bagi 8 dapat 62.5%. Okay, selesai. Okay, nombor 2. Kelas 1 atam mempunyai 36 orang murid. Bilangan murid lelaki dalam kelas adalah 9 orang. Cari peratusan murid perempuan dalam kelas itu. Okay, ini senang. Okay, kalau kita tahu, okay, kita tahu tak bilangan perempuan? Macam mana kita nak cari? 36 total murid kita tolak dengan 9. Kita dapat berapa dekat sini?
20 berapa? 27 kan. Jadi kita nak tahu peratusan 27 bahagi dengan jumlah nisbah kita ataupun jumlah orang ni 36. Kita nak percentage. Dia nak percentage ke peratusan? Okey, betul. Percentage kita kali dengan 100%. Okey. So kalau kita kali dengan 100%, maka kita akan dapat 75%. Okey, nombor 2. So 2B. Okey, yang ini okey, X nisbah Z adalah 3 nisbah 1 nisbah 4. X mewakili 37.5%. Nyatakan bahagian X, Y dan Z dalam bentuk peratusan. So dia nak tahu Y tu apa, dia nak tahu Z tu apalah kat sini kan. So selalu awak nak jadikan dia nisbah setara awak kena fikir 37.5 bahagi 5 point bahagi 3 darab berapa. Kita nak setarakan dia. Bahagi dengan 3, awak akan dapat 12.5. Maksudnya 3 nak jadi 37.5 darab dengan 12.5. Ni awak kena kira kalkulator lah. Okay, boleh tak? So 37.5 bahagi dengan 3 dapat 12.5. Jadi kita nak setarakan dia, maka yang sini pun darab dengan 12.5, yang ini pun darab dengan 12.5 lah. Boleh So kita darabkan. So 3 darab 12.5 dapat 37.5%. Sebab dia nak peratusan. 1 darab 12.5 akan dapat 12.5%. Okay, and then lastly 4 darab 12.5 dapat 50. Okay, so 50% lah dekat situ Okey, jadi dia nak tahu Y dengan X. So Y kita berapa? Kita dah tahu dah ni Y. Jadi Y sama dengan 12.5%. Z sama dengan 50%. Settle. Okey, and then last kali ni C ni. Amira memilih sehelai selendang yang memamerkan tanda harga. Diskaun 25%. Asal harga 65%. Tentukan wang dapat dijimatkan oleh Amira. Berapa diskaun dia? 25%. So, kita nak kena tahulah. Okey, 25% ni diskaun dia. So, apa maksud 25%? 25% ialah 25/100 Okey. Ni dia punya diskaun So, satu selendang harga asal dia RM65. So kita darab dengan RM65, kita tahu dia punya wang yang dapat dijimatkan. So kalau awak kira ni, awak akan dapat RM RM16.25. Ini adalah wang apa yang dapat dijimatkan. RM RM16.25. Okey. Okey, nombor 3. Saya rasa ni adalah yang last sekali lah Okey, Mary memperuntukkan 3.5 bahagian daripada wang simpanannya untuk beli hadiah hari jadi. Dan baki 3/2 lagi untuk membeli baju adiknya. Nyatakan bentuk peratusan yang digunakan untuk membeli baju adiknya. Hari jadi ibu 3.5. Maksudnya baki dia 1.5 lah kalau 3/2 ni. So kita tahu nisbah adik. Okay, nisbah adik baju adik So kita buat nisbah adik lah. Okay, nisbah adik 3/2. Okey, nisbah ibu 3.5. Okey, 3/2 ni sama dengan 1.5. Okey, jadi langkah 1 kita tahu dia punya jumlah nisbah, JN, jumlah nisbah. So 1.5 tambah dengan 3.5, kita akan dapat
5, betul tak? Okey, so betul lah 5. Jadi dia nak nyatakan dalam bentuk peratusan yang digunakan untuk membeli baju adik. Macam mana nak buat? Ini sebab adik tadi tu, langkah 2. 1.5 bahagi dengan jumlah nisbah bahagi dengan 5 darab dengan, kalau peratusan darab dengan berapa? 100%. So awak akan kira, ni bawa 2 sini dapat 150. 150 bahagi dengan 5 dapat berapa? Cuba teka dapat berapa? Okey. So berapa ni? Kalau awak kira, awak akan dapat, nak kira 30%. Okey. Okey, kita tengok yang soalan last kali ni. Pada tahun 2017, jumlah keuntungan syarikat Galuh adalah 1,500,000. Maksudnya 1.5 million. Okay. Okay. And then jumlah itu dibahagi kepada Gani, Chong dan Syamala mengikut nisbah 5, nisbah 2 dan nisbah 3. Berapakah jumlah keuntungan yang diterima oleh semua orang? Okay, macam mana nak buat? Langkah pertama, mesti cari JN awak, jumlah nisbah awak. So, langkah 1, kita cari JN untuk nombor 1. Untuk nombor 1. Okay, saya nak padam. Okay. Okay, so saya buatlah kat sini. Okay, nombor 1. Langkah tu kita cari jumlah ni. Jadi kita ada 5 tambah 2 tambah 3. 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10. Okey. Maksudnya ada 10. Jumlah keuntungan setiap orang. Okey, yang pertama kita cari untuk Gani dulu. Okey. So Gani berapa ni ada? Kita ada 5 kat sini. So 5 daripada jumlah nisbah 10 darab 1.5 million. 1,500,000. Okey, awak kira, potong-potong, awak akan dapat, okey, berapa ni? Okey, berapa kosong? 1 2 3 4. Okey, letak dulu. 1 2 3 4. Okey, 15 darab dengan 5 75. So ni berapa? 750,000. Ni RM tu untuk Gani. Okey, untuk Chong. Okey, Chong nisbah dia berapa? 2 kan? Okey, saya padam kat sini. Tengok Chong. Chong adalah 2. Okey. Jadi kita buat 2 per jumlah nisbah 10 darab 1.5 million. Okey. So kita potong tadi, potong. Okey, so akan dapat RM 15 darab 2 30. 1 2 3 4 tambah lagi 4 kosong. Okey, so RM 300,000. And then lastly kita ada Syamala. Okey, Syamala saya buat S Syamala. Okey, Syamala ni dia punya nisbah dia 3. 3 daripada 10 darab 1.5 million ya. 1,500,000. So awak potong 1. Okey, ni awak akan dapat 45 RM 450,000. Okey. Potong tadi potong satu. Okey, tu untuk nombor 1 lah. Okey. Berapakah? Okey, kita tengok B pula. Berapakah jumlah keuntungan yang diperoleh oleh Gani daripada jumlah keseluruhan dalam bentuk pecahan dan peratusan? So dia nak Gani, jumlah keuntungan Gani sahaja. So Gani ada 75. So Gani punya pecahan lah. Nombor 2 So kita ada 750,000. Okey, betul tak tu 40? Okay. Bahagi dengan keseluruhan, berapa RM kita? 1.5 million. 1,500,000. Dia nak dalam bentuk berapa tadi?
fraction and percentage. Mula-mula nak bentuk pecahan. So kita buat dalam bentuk pecahan dulu ya. So ni dalam bentuk pecahan. Potong, mana kosong, potong, kosong. Potong. Okey, 75 bahagi dengan 150. Berapa yang kamu dapat kat sini? Kamu akan dapat kamu kena kecilkan lah kan. Okey, kalau kamu jenis kira kalkulator, kamu akan dapat 0.5. 0.5 ni adalah sebenarnya 1/2. Ni adalah bentuk pecahan. Okey, kalau dia nak dalam bentuk peratusan, kita buat peratusan pula yang gani Maksudnya pecahan tadi kita dapat 1/2 kan. Peratusan berapa? Darab dengan 100%. Maka dia akan dapat berapa persen? 50%. Okey. Senang tak untuk yang ini, topik ni? Saya rasa sepatutnya senanglah ya. Okey, so ini sahaja. Okey, pentaksirankan diri saya nak awak buat sendirilah, jadikan sebagai latihan. Boleh Ataupun nanti balik sekolah, mana tahu cikgu awak nak buat apa, kuis ke kan? Kuis lain ke? Mungkin akan guna soalan ni ke, tak tahulah. Tapi buat sebagai latihan ya. Okay, saya harap awak dah boleh menguasai topik 4 dengan baik. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.